A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hadis yang ke-26, Fadilat Surah Al-Kafirun. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Aisyah binti Sa'd radhiyallahu ta'ala anha annaha sami'at abaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun faka'annama qara'a rubu'ul Qur'an. Rawahu Tabrani. Daripada Sayyidatuna Aisyah binti Sa'id radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah mendengar ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad, iaitu suratul Ikhlas sekali, maka seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Dan sesiapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, iaitu surah Al-Kafirun sekali, maka seolah-olah dia membaca 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan tentang satu surah yang merupakan salah satu surah daripada Al-Quranul Karim, yang di sana mempunyai fadilat, mempunyai kelebihan yang sangat besar, yang sekira-kiranya kata ulama, kalau kita nak melaksanakan sendiri untuk mendapat pahalanya tersebut ataupun mengamalkannya, satu perkara yang agak payah. Tinggal lagi untuk kita berusaha sedikit saja dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala serta kita mengamalkannya, maka pahalanya, pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala lantaran dengan amalan membaca surah ini, pahalanya sangat besar. Maka sebab itu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata satu hari dia dengar ayahnya pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas sekali, faka'annama qara'a sulusal Qur'an, maka seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Maka ini kelebihan surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Maka bila mana satu orang dia baca Qul huwallahu ahad sekali sahaja, maka pahalanya seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran, satu perkara yang kalau kita nak baca merupakan satu yang usaha yang agak banyak, dengan masanya,
dengan tenaganya dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi dengan bila mana satu orang dia membaca suratul Ikhlas dengan dia memahami akan maknanya serta dia bertadabbur dengan apa yang dia nak sampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Ikhlas itu, maka pahalanya pahala seolah-olah dia sudah membaca Al-Quran 1/3 Al-Quran. Satu jumlah yang agak besar yang memerlukan kadang-kadang kita punya masa dan sebagainya untuk membaca 1/3 Al-Quran. Maka dengan kita membaca sekali saja dalam suratul Ikhlas, maka kita mendapat pahala 1/3 Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun sekali, maka seolah-olah dia membaca 1/4 Al-Quran. Faka'annama rubu'ul Quran, faka'annama rubu'al Quran, seolah-olah dia membaca 1/4 Al-Quran. Maka ini juga menunjukkan kelebihan suratul kafirun, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Maka orang yang membacanya dan dia memahaminya, dia tadabbur apa yang terkandung di dalam suratul kafirun tersebut, maka sekadar dia membaca sekali saja, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia membaca 1/4 Al-Quran. Hadis ini riwayat Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan kepada satu orang yang namanya Naufal dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Nabi kata bacalah. Baca apa? Qul huwallahu ahad. Nabi suruh dia baca Qul huwallahu ahad, iaitu suratul Ikhlas. Summa nam ala khatimatiha. Kemudian tidur selepas membacanya. Selepas membaca suratul Ikhlas, kemudian tidur. Itu salah satu amalan hak Nabi ajak, iaitu sebelum daripada tidur membaca suratul Ikhlas. Kemudian tidur. Fa innaha bara'atun minasyirki. Kerana ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia iaitu amalan membaca suratul Ikhlas sebelum daripada tidur dan sejeruhnya dia tidur. Selepas membaca suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad, fa innaha bara'atun minasyirki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah pembebasan daripada syirik. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Mana ini satu lagi mempunyai kelebihan yang sangat besar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam hadis ini menerangkan salah satu daripada fadilat surah daripada Al-Quran, iaitu suratul Kafirun. Sebab itu kalau kita lihat dalam suratul Kafirun ini, ayatnya tak panjang, tuan-tuan. Mempunyai 6 ayat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir. Pada zaman Nabi SAW, ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka yang menolak kenabiannya Nabi SAW, mereka berusaha sedaya upaya bagaimana agama yang dibawa, yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW ini tidak diterima oleh orang-orang pada ketika itu, hatta agar mereka tidak mahu agama Islam ini tersebar. Maka mereka pakat jumpa Nabi SAW, duk bincang bagaimana agama yang disuruhkan oleh baginda Rasulullah SAW ni
supaya mereka tak mau. Hatta ahli keluarga mereka, sahabat anda mereka, jiran-jiran mereka, bahkan orang ramai memeluk agama Islam mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mereka telah melakukan dengan cara pelbagai cara, kasar ataupun sebagainya. Hatta mereka jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duk bincang bagaimana hal keadaan agama Islam ini. Dia tengok ramai dah menerima dan mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka duk bincang bagaimana pembahagian dalam melakukan amal ibadah. Umpamanya mungkin minggu ni bagi orang yang tidak beriman, minggu depan bagi orang muslim, ataupun satu hari bagi orang yang kafir, satu hari bagi orang yang tidak yang beriman. Dibagi-bagikan hari ataupun dan sebagainya dalam beribadah mengikut agama masing-masing. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, iaitu suratul Kafirun, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katakanlah bagi kepada orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Tidak sama sekali apa yang aku sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam, orang yang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Yang kamu sembah adalah berhala. Yang kamu sembah itu adalah bukan Tuhan. Yang kamu sembah itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kami tidak sembah. Nabi SAW tidak menyembahnya. Bahkan orang Islam pun tidak menyembahnya. La a'budu ma ta'budun. Apa yang kamu sembah, kami tidak menyembahnya. Kerana yang dikatakan berhala dan sebagainya, yang diiktiraf ia sebagai Tuhan, adalah sebenarnya berhala itu bukan Tuhan. Kerana yang mereka sembah itu adalah sekadar yang mereka menyangkakan adalah sebagai perantaraan sahaja kepada Tuhan. Tetapi hakikatnya lama-lama keyakinan mereka kepada apa yang mereka sembah, iaitu batu, patung, berhala dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang menyalahi daripada kaedah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tak lain dan tak bukan dalam kehidupan kita menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, iaitu Allahu Jalla Jalaluh. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah bukan Tuhan. Kerana untuk jadi Tuhan ni tuan-tuan memerlukan kepada dua syarat. Jika syarat ini dipenuhi, maka boleh jadi Tuhan. Syarat yang pertama mestilah iftikar, iaitu tidak berhajat kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada makhluk dia. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesiapa sekalipun. Hatta hak jadi langit, bumi dan sebagainya tidak berhajat kepada para malaikat, apatah lagi kepada manusia. Sebarang makhluknya sekalipun yang Allah Ta'ala ciptakan sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makhluknya. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempunyai kudrah, berkuasa yang tidak ada hadnya dan tidak berhajat kepada sesiapa sekalipun. Adapun kita makhluk yang namanya manusia, berhajat kepada yang lain, memerlukan bantuan yang lain. Maka sebab itu kita makhluk ni, manusia ni mempunyai sifat naqais, mempunyai sifat kelemahan, mempunyai sifat kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kamalat, mempunyai sifat kesempurnaan. Jadi
bila mana kita mempunyai sifat naqais, mempunyai sifat kekurangan, maka kita berhajat kepada yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesiapa, kerana Allah taala sifatnya sifat kamalat, sifat kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana orang Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selayaknya disembah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang yang kafir ini, la a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah, takkan sama sekali. Kerana menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang syirik, amalan yang syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak kamu yang menyembah apa yang aku sembah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, ini orang Islam, orang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak menyembah Allah taala. Kalau kamu tahu bahawa yakin ada Tuhan, tapi kamu sembah selain daripada Tuhan yang sebenar, kamu yakin percaya kepada Lat dan Uzza dan yang lain-lainnya, jadi kamu sebenarnya menyembah apa yang tidak kami sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak kamu yang menyembah apa yang aku sembah. Iaitu orang Islam, orang beriman tetap keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syarat yang kedua Tuhan tadi, iaitu mestilah istighna, maha kaya. Maha kaya. Kita ni hak manusia ada juga kaya, ada yang paling kaya. Tetapi macam mana sekalipun tuan-tuan, kekayaannya lama kelamaannya maka makin kurang. Tetapi kekayaan Allah Ta'ala, maha kaya Allah, pada khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah habis tuan-tuan, tak pernah habis. Sebab itu ada satu amalan yang diajar oleh para alim ulama yang merupakan amalan murah rezeki, kerana hak yang dia minta kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ambil daripada khazanah Allah, bukan khazanah makhluknya, bukan khazanah manusia. Maka khazanah Allah taala tak pernah habis. Maka sebab itu kata ulama, salah satu daripada amalan murah rezeki, maka jangan tinggalkan setiap kali lepas subuh dibaca, ataupun setiap kali lepas solat fardu 5 waktu diamalkan membaca sebanyak 3 kali. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ya Allah, min khazaini fadlik, daripada khazanah Engkau ya Allah. Kita hak minta Allah Ta'ala yang mempunyai khazanah Allah Ta'ala tak pernah habis. Maka kata ulama, barang siapa yang mengamalkan bacaan ini sebanyak 3 kali, insya-Allah rezekinya tidak pernah putus-putus. Rezekinya luas, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit mudah tapi ganjarannya besar tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana 'abidum ma abattum. Wala ana 'abidum ma abattum, dan kamu tidak mahu menyembah, yakni Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara ibadah kamu. Wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Kerana agama Islam ini agama wahyu.
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah mengikut cara apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah ni tuan-tuan, kita tak boleh nak buat ikut hawa nafsu. Kita tak boleh nak ikut akal kita sendiri. Kita create sendiri, kita fikir sendiri. Tak. Solat fardu 5 waktu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita rasa macam banyak, kita kurangkan 2, kita kurangkan 3, kita buat sekadar beberapa sahaja. Ataupun solat fardu 5 waktu, ayat subuh 2 rakaat, dia rasa malas, dia buat 1. Dia rasa banyak, dia kurangkan 2. Tak boleh. Kerana agama Islam ni agama wahyu. Islam tu dia menerima patuh apa yang didatangkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang Nabi sampaikan pada kita, itulah kita terima dan kita patuh. Itu namanya Islam. Tak boleh nak ikut hawa nafsu, akal fikiran sendiri dan sebagainya. Lepas tu kata Allah Ta'ala, dan aku tidak akan beribadah seperti mana kamu beribadah. Wala ana abidum ma abattum. Wahai Muhammad, bagi tahu orang kafir, aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Tak boleh. Kalau kamu kata kita tukar gile-gile, minggu ni kamu orang Islam, minggu depan kami pula, tak boleh. Mana boleh duk cara macam itu, bagi-bagi. Maka ini satu perkara yang tidak mendapati syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bila hak duk bincang, duk bagi-bagi kaedah macam itu ibadah, sedangkan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka juga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bila suruh beriman pada Allah, beribadah secara mana, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tak mahu. Mereka nak gunakan apa tuan-tuan? Toleransi. Kita toleransi lah. Tak apalah, kami tak mau ikut kamu ya Muhammad, kami tak mau masuk Islam, kami tak mau beriman pada Allah, tapi kita toleransi lah. Kita bincang macam mana. Adapun kamu suruh ikut kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kamu, dia kata minta maaf, kami tidak akan beribadah seperti mana Nabi SAW beribadah. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai satu keputusan dengan orang yang macam ini, yang tidak mahu terima bahkan menolak agama Islam, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Wahai Muhammad, bagi tahu orang-orang kafir ini yang degil tak mahu juga beriman kepada Allah, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka simple je, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kerana agama yang diredai oleh Allah Ta'ala hak satu je. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah satu saja, iaitu agama Islam. Tak apalah kalau kamu tak mahu beriman kepada Allah, kamu tak mahu menerima dakwah aku, maka kamu teruskan dalam hal keadaan kehidupan kamu menganuti agama yang kamu percaya tersebut. Apa yang kamu sembah, teruskan. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagiku, yakni agama Islam, itu adalah agamaku. Sebab tu dalam Islam, kita menyeru orang yang bukan Islam itu, maka tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Kita sampaikan saja tuan-tuan, tidak ada paksaan dalam agama, iaitu nak memaksa orang bukan Islam menerima Islam, itu tak boleh tuan-tuan. Itu tak boleh, kita sampaikan saja. Adapun bila kita ni memang beriman kepada Allah, memang menjadi sebagai seorang Muslim, adapun pelaksanaan amalan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu kewajipan dan perlu disuruh dan kena paksa tuan-tuan.
Sebab tu ada orang dia gunakan ayat tersebut, la ikraha fid din je. Jangan paksa-paksa orang nak pergi sembahyang, buat sembahyang pergi masjid. Dah tak boleh. Tak ada paksaan dalam agama. Silap tu tuan-tuan. Ayat tu adalah khas kepada orang yang mana bukan Islam, nak masuk pada Islam kita tak boleh paksa. Kita sampaikan saja. Hidayah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana kita dah berada dalam Islam, maka kita kena patuh. Sebab tu sebagai orang tua, ibu bapa, anak-anak umur 7 tahun diajar dah semayang, diajar dah segala hukum hakam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai 10 tahun tak semayang, fadrib. Maka pukul rotan tu bukan pukul duk sakit, dia nak ajar. Buat, laksanakan perintah Allah Ta'ala, semayang. Nampak? Sebab apa? Memang kena paksa. Adapun yang bukan Islam, nak menerima Islam, kita menyampaikan saja, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tak apalah, mereka tak mahu menerima ajaran Nabi SAW, tak mahu beriman dengan Tuhan yang selayaknya yang disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya keputusannya Allah Ta'ala menyatakan, lakum dinukum waliyadin. Wahai Muhammad, bagi tahu mereka, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Maka hidayah itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menyampaikan saja. Tapi kalau mereka enggan juga, maka itulah mereka tetap berpegang kepada agama mereka. Na'udzubillah. Jika mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu satu musibah yang besar tuan-tuan. Akhirat nanti dia akan dibalas, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya kerana tidak bawa iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh yang demikian, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah pada agama Islam. Peliharalah iman dan akidah kita, agar supaya iman dan akidah yang kita perolehi pada hari ini tuan-tuan, satu perkara yang mahal di sisi Allah Ta'ala, bukan satu perkara yang bermudah-mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada hambanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih dan sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala berikan hidayah, Islam, iman kepada hambanya dalam kehidupan dunia ini. Artinya kita sudah dapat satu harga, satu nilaian, perkara yang satu nilainya yang sangat besar tuan-tuan dalam kehidupan kita. Maka perlu kita pelihara sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh, iaitu istiqamah, konsisten dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit sebanyak cerita di dalam suratul Kafirun yang mempunyai satu kisah yang sangat hebat tuan-tuan, bagaimana beragamanya orang yang tidak menurut agama Islam. Maka itu merupakan satu perkara kerugian yang besar dalam kehidupan kita atas dunia ini, kerana tidak mahu menerima agama yang sebenar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam suratul Kafirun ini juga menunjukkan bagaimana keengkaran orang-orang kafir, tidak mahu menerima akan kebenaran yang hak, iaitu beriman, menyembah kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka berkeras tetap pada agama mereka, pada kepercayaan mereka. Maka itulah dinyatakan bahawasanya bila macam ini tuan-tuan, tak boleh nak ditoleransi. Agama ni tuan-tuan, hak bab akidah, bab tauhid, bab iman, tak boleh toleransi. Tak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tak ada nak toleransi dibagi-bagikan hari ke, waktu ke dan sebagainya. Hari ni, minggu ni kamu sembah Tuhan kami, minggu depan kamu pula sembah Tuhan kami. Tak boleh tuan-tuan. Dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita berakidah, dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala,
Macam mana sekalipun hak beriman, berakidah tak ada toleransi. Tak boleh hak berlebih kurang, tak boleh tuan-tuan. Maka kita perteguhkan iman kita, pegang teguh sungguh kepada agama Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka sebab itulah daripada hebatnya kandungan dalam suratul Kafirun ini, maka sebab itu kata Nabi SAW, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, siapa yang membaca suratul Kafirun sekali saja, faka'annama qara'a rubu'al Quran, maka seolah-olah dia sudah membaca 1/4 daripada Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan juga akhirnya dimasukkan ke dalam syurga oleh Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu Ta'ala alam. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung hadis yang seterusnya, iaitu suratul Ikhlas dan surah-surah yang berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.